Ta'ala dalam tadbir urus dan kawal selia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penting untuk kita lihat, um, kalau nak buat perbandingan dengan manusia, waktu kita tak ada apa-apa, kita mungkin boleh merancang pelbagai perancangan. Yelah waktu kita tak ada duit, kan gaji belum masuk ni, sebab gaji dah masuk. Waktu gaji belum masuk dulu, kita rancang yang macam-macam. Kita rancang nak belanja imam besar Masjid Negara lah. Kita nak buat nak bayar hutang lah. Macam-macam kita merancang. Tapi bila kita dah ada duit, pula tu dalam banyak-banyak yang kita dapat tu, kita dapat pula bonus, duit lebih. Segala perancangan tu belum tentu kita tunaikan sebab ada kacau ganggu daripada syaitan yang membisik yang bukan-bukan. Daripada engkau belanja imam besar, baik engkau belanja orang lain. Daripada engkau bayar hutang, baik engkau buat benda lain. Kau pergi melancong ke apa ke. Banyak deviate ataupun banyak idea-idea yang mendatang yang boleh jadi merosakkan. Dan apa yang kita belajar daripada ayat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah terpengaruh pun dengan sebarang bentuk cacat cela yang boleh mendatangkan mudarat pada manusia. Tidak. Keputusan-keputusannya itu tepat untuk manusia. Dia bukan sekadar menguasai benda yang besar-besar. Alladhi biyadihil mulk, menguasai kerajaan-kerajaan, hal-hal yang besar. Tetapi wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dia juga berkuasa atas tiap sesuatu secara terperinci. Dan ayat yang kedua, yang ini untuk recap minggu lalu, ayat yang kedua adalah tentang Allah berikan contoh kekuasaan yang tak mungkin boleh ditiru oleh manusia. Dan dia kehidupan macam itu supaya manusia setiap malam merenung hidup dan mati ini ujian buat kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai kertas ujian buat kita, mana antara kita yang boleh menjawab soalan-soalan ujian lebih baik. Maaf. Maaf sahabat-sahabat, telefon Jika Opah kita je. kembali Ya, saya juga Opah, sama. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Sorry, line tak berapa clear. putus-putus ni. Hilang dan kadang-kadang jam terus keras. Freeze. Sorry. Sebab kawasan sini kot. Tak apalah, bersabarlah sementara. Baik. Okey, kemudian ayat yang ketiga, Allah sebut alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dia yang telah menciptakan 7 lapis langit. Dia yang telah menciptakan 7 lapis. Lapisan itu tersusun, tibaqa, berlapis-lapis, tersusun.
daripada apa yang diciptakan seberang keadaan yang tidak seimbang, yang tidak teratur. Basara, maka kembalikan penglihatanmu. Hal tara min futur, kau nampak tak sebarang kecacatan? Okey. Ayat ini tuan-puan, Allah mulakan dengan 7 lapis langit. Sab'a samawat, 7 lapis langit. Dan ada ayat lain yang Allah sebut as-sama', langit saja. So apa beza as-samawat dengan as-sama'? As-samawat 7 lapis langit dan dia terhad pada 7. Sementara as-sama' bermaksud langit, dia tidak terhad kepada hanya 7, tetapi dia merujuk apa saja yang berada di atas. Apa saja yang berada di atas. Dan apa yang ada di ke atas kita, jarak dia, jumlah dia tidak terhingga, tidak terbatas. Nah, tapi kali ini Allah suruh kita perhatikan langit yang ada 7 lapis. Langit yang ada 7 lapis. Tibaqa berlapis-lapis. So, kalaupun kita tak nampak langit, 7 lapis langit tu, sebab langit dunia, langit pertama, langit dunia itu, saujana mata memandang, sejauh mana teleskop kita pernah mencerap, sejauh itulah langit pertama. Kita tak pernah lagi nampak langit kedua. Lalu bagaimana kita nak memahami ayat ini? Kan langit pertama pun sebegitu jauh, tak pernah lagi nampak langit kedua. Macam mana kita nak memahami ayat ini? Selain daripada langit yang digambarkan sebagai tibaqa, tersusun, terlapis, tersusun berlapis-lapis, kita juga boleh melihat kehidupan kita, tuan-puan. Kehidupan kita ini, Allah susunan itu lapis. Kan susunan kehidupan kita ni, waktu kita baby, kemudian kita jadi remaja, kemudian kita jadi dewasa, kemudian kita habis muda, kan, life begin at 40, kemudian kita mula menghadapi saat-saat 50-an, berperingkat-peringkat, kemudian 60-an. Kan, lapis-lapis tu kan menunjukkan peringkat-peringkat. Selain daripada ada langit yang berperingkat-peringkat, kehidupan kita juga berlapis-lapis. Dan dia tersusun berperingkat-peringkat, satu lapis demi satu lapis. Dan sepanjang usia kita meningkat tahun demi tahun, pernah tak kita lalui saat usia kita itu, tahun tu kita tak boleh naik umur? Kan ada macam sistem yang kejap tak dengar. Sebab di line nasib bertukar-tukar. Saya pun tak tahu apa pasal line nasib bertukar-tukar. Daripada 5G ke LTE, kejap LTE, kejap 5G. Bertukar-tukar, tak stabil. Bayangkan kalau usia kita itu tak stabil. Kan kalau ikut tarikh, aku dah naik tahun ni, patutnya tahun ni 45. Tapi tiba-tiba dapat surat dapat email, dapat surat dari malaikat, awak tak layak untuk naik 45 sebab awak punya SKT solat awak tak cukup standard nilai. Awak kekal umur 44. Tak pernah begitu.
itu antara contoh ciptaan Allah. Apa yang kita lalui pun rapi dan tak ada error di tengah-tengah. Tak ada sebarang bentuk kejanggalan dalam hidup ni. Melalui peringkat-peringkat itu tidak pernah kita rasa benar-benar ada beza antara kita umur 16 tahun dengan 17 tahun. Kita sendiri tidak merasai perubahan. Yang nampak berubah siapa? Yang kita yang perasan perubahan kita siapa? Orang lain yang lama tak jumpa. Kan orang lain yang lama tak jumpa, bila lama tak jumpa, dia jumpa kita, kau lain lah daripada dulu. Sedangkan yang kita rasa, kita tak rasa apa-apa perubahan, aku sama je. Mulut dia makin puaka. Kan? Kita sama je, dosa je semakin menumpuk. So bila Allah kata allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, Allah suruh kita lihat langit yang begitu seimbang, begitu stabil. Kemudian lihat pada diri kita yang hidup selama ini begitu seimbang, begitu stabil. Kita boleh berjalan dengan baik tanpa terhuyung-hayang hasil daripada bantuan kedua telinga kita, kiri dan kanan. Tanpa telinga kita tak boleh berjalan dengan baik. Tanpa telinga kita huyung-hayang macam orang mabuk. Itu fungsi telinga. Dalam telinga kita ada tiga tulang paling kecil yang memastikan keseimbangan tubuh berada dalam tahap yang memberangsangkan, berada pada tahap yang paling optimum. Tulang itulah, 3 tulang tu, kiri dan kanan ada 6 tulang yang memastikan udara di luar tekanannya menyamai udara di dalam tekanannya. Selalu kita perasan kalau kita turun daripada tanah tinggi, kan hujung minggu macam ni, ada yang pergi Cameron, bila naik kereta balik ke Kuala Lumpur, turun daripada gunung tu, kan kadang kita rasa telinga kita macam kopokan. Sesuatu berlaku pada telinga kita. Dia macam ada kita rasa tak selesa. Itu tulang tu bertugas untuk menyeimbangkan udara, tekanan di tempat tinggi dan tekanan di tempat rendah. Automatik tuan-puan. Tak perlu beli dekat kedai. Tak perlu bayar bulan-bulan, subscribe, tak perlu. Begitu Allah beri kita keseimbangan. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Kemudian Allah kata apa? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tak mungkin akan nampak dan tak pernah nampak apa yang dicipta oleh Ar-Rahman itu sebarang kecacatan, sebarang perkara yang tak seimbang, yang tak munasabah. Tak mungkin. Contoh, belalang. Rupa belalang. Kan macam belalang tu. Seimbang tak belalang tu? Kalau ikut habitat, cara dia makan, apa yang dia perlu makan, bagaimana dia perlu hidup, itulah bentuk paling seimbang untuk seekor belalang. Kaki belakangnya panjang, kaki depannya pendek. Belalang. Beza dengan lalat. Lalat. Ada kaki belakangnya panjang. Sebab lalat tak perlu kaki belakang panjang.
Ha, dia sesuai dengan keadaan begitu. Badannya ringan, lalat tu ringan supaya dia boleh mengangkut lebih banyak virus-virus ataupun bakteria-bakteria. Dia jadi ejen pengangkutan. Nyamuk seimbang. Malah keseimbangan itu tuan-puan, keseimbangan itu dia ada motivasi di sebaliknya. Kalau kita tengok kereta, kan kita nampak banyak jenis kereta atas jalan. Ada yang kita panggil sebagai kancil, ada kereta CRV, ada Persona, ada Beza, ada Honda Civic. Kan kereta-kereta tu berbeza. Dan kalau kita buat perbandingan antara dua kereta, satu Mazda dan satu lagi Honda, kita akan jumpa ciri-ciri tertentu pada kereta Mazda dan Honda tu. Dan ciri itu wujud kerana ada motivasi, alasan tertentu di sebalik kewujudannya. Jadi sekarang bila kita lihat alam ini penuh dengan keseimbangan, ada motivasi besar di belakang keseimbangan itu. Apa motivasinya? Motivasinya ialah cinta. Ar-Rahman, cinta. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Daripada ayat pertama, sekarang kita sampai ayat ketiga. Kita belum jumpa satu pun nama Allah kecuali nama Ar-Rahman. Kecuali nama Ar-Rahman. Al-Mulku tu kerajaan, bukan nama Allah. Allah Ar-Rahman. Not even diperkenalkan sebagai seperti kebiasaan. Tidak. Tapi ayat ketiga, Allah perkenalkan diri dia sebagai yang mencintai. Allah buat semua kehidupan. Allah cipta kehidupan kita yang begitu seimbang. Motivasinya ialah cinta. Jadi panduan untuk kita bekerja, mahu dapatkan hasil yang baik, hasil yang cemerlang. Pastikan jika tidak, tak nak buat dalam keadaan terpaksa. Kita terpaksa. Tak payah minta, tahu-tahu. Beza. So buat rasa sayang, rasa cinta tu. Apa yang ada dekat keliling kita. Dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmat. Jika Allah respon kita perlu dengan cinta dan kasih sayang juga. Allah ciptakan kita, berikan kita paru-paru. Dengan baik,
membantu kita bernafas. Paru-paru adalah alat yang menukarkan alat yang sedut oksigen itulah bertukar oksigen kepada karbon dioksida, bertukar. Exchange. Bronkitis. Kita ada apa ni? Aku tahu itu je. So, kalau kita nak buat kilang yang mempunyai fungsi yang sama, dia sedut karbon, dia sedut oksida, nilai Oksigen. kilang tu macam mana? Sedut oksigen. Ya. Kalau kita nak buat kilang, dia sedut oksigen, dia keluarkan karbon dioksida, nilai kilang tu bilion tuan-tuan, bilion. Dan kita perlu dan perjalanan sedut oksigen kita dapat nilai itu secara bagaimana paru-paru dengan baik, jangan isap rokok, jangan isap vape. Kan? Allah sudah cipta kita. Allah cipta buah pinggang dengan cinta, kita tak jaga makan sampai rosak. Apa bukti cinta kita ni? Adakah kita nak tunjuk pada Tuhan, dia bertepuk sebelah tangan. Dia beri dan kita tak hargai. Begitu? Maka adakah ayat ketiga ini memberi impak berbeza ketika kita tahu dan setiap malam kita baca surah ini? Allah sayang. Takkan kita nak berikan respon balas. Sebaliknya, tak hargai, tak jaga sungguh-sungguh, tak pelihara. Diri berperang kanak-kanak pergi bom secinta tu. Kenapa tak hargai apa yang Allah cipta? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tak akan nampak ketidakseimbangan. Jadi bila tak nampak engkau cuba bangunan kita pergi tarah hutan, gondolkan gunung-gunung. Kan? Seimbang, kita pandai-pandai ubah. Malah tidak dihargai. Kita beri bunga, dibalas batu. Dahsyat tak ayat ni? Dahsyat tuan-puan. Dahsyat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut.
kamu tak nampak sebarang bentuk sebarang bentuk keseimbangan. Ya, sebarang bentuk ketidakseimbangan. Kemudian Allah bukan sekadar kata engkau tak nampak satu kali. Tapi Allah cabar kita. Farji'il basara. Kau tengok lagi sekali. Sekali. Cuba cari. Dia bentuk arahan yang ini ni macam ni tuan-tuan. Saya bagi contoh macam ni. Kata Jema Yasin lah sponsor kita pergi ke Gold Coast. So ramai-ramai kita setuju pergi Gold Coast, pergi main-main kerana hotel tu baru buka. Hotel baru, semua serba-serbi baru. Jadi kita rasa macam jakun sikit pergi. Acunnya. Kan semua. Tapi kali kedua kita pergi, kali ketiga kita pergi, kali keempat kita pergi. Sama tak dia punya teruja tu? Nampak kekurangannya. Patutnya ada ini, patutnya ada itu. Ni kenapa dia skru tak ketat ni? Apa sal singki dia macam ni? Kan setelah 2-3 kali kita pergi. Sekarang ada benda yang kurang, ada yang tak seimbang. Oh, kita pun kata tak. Cuma kau tengok lagi sekali. Kau tengok lagi sekali. Kau tengok lagi sekali. Ada cacat tak? Hari-hari kita tengok langit, tuan-puan. Hari-hari tengok langit. Ada cacat tak? Allah cabar kita. Malah semakin kita tengok berkali-kali, kita tengok hari-hari kita tengok. Kita tak pernah jumpa sebarang. Macam mana hari-hari kita tengok, tak pernah kita dapati awan yang dekat atas kita ni dalam bentuk dan formasi yang sama. Tak pernah kita jumpa dua yang berbeza, yang baru, something new. Kalau asyik yang sama je, bosan. Tengoklah ke atas. Tengok awan tu. Dan setiap hari adalah suatu yang tak, malah melihatnya jangan cacat. Allah cabar kita cari cacat celah daripada apa yang Allah cipta. Berbanding kalau saya masak nasi lemak, lepas tu hidangkan pada opah. Opah, komen sikit. Dia punya komen daripada periuk sampailah ke sudu. Itu baru nasi lemak. Kan dia pun sambal kurang manis, pedasnya tak menyengat, kacangnya gosong tu hangus. Kan bilisnya keras.
nasinya tak berbutir. Tapi apa yang Allah cipta kan. Lalu habis tu yang orang kurang upaya tu macam mana? Kan? Orang kurang upaya tu. Bukankah itu tanda kecacatan? Okey. Cacat atau tak cacat ni, kita menggunakan guna standard kita. Kita ke atau kita guna standard Allah. Apa sahaja yang Allah cipta sempurna. Walaupun dia tak ada tangan. Itulah Allah berikan dia keupayaan lain untuk dia buta. Tapi Allah berikan kelebihan pada part yang lain. Hati dia cerah. Telinga dia semakin tajam. Deria rasa kulit dia meningkat. Allah kurangkan di sini, di mata. Allah lebihkan tempat lain. Itu kan sempurna. Kan? Kita yang beri definisi, dia berbeza dengan aku, dia cacat. Akulah penanda arah sempurna. Says who? Kita yang lengkap tubuh badan ini, lepas tu kita gelar diri kita sebagai sempurna. Sedang sama keadaannya macam kalau kita nampak awan membentuk, rasa wah, berkuasanya. Klik apa gambar sikit, lepas tu hantar dekat WhatsApp group. Macam tu. Besok pun ada awan tu sama ada dia berbentuk sama yang cipta tu Allah. Salah meletakkan standard. Sekali. Bila tak jumpa kecacatan, bila tak jumpa kekurangan, barulah kita rasa seronok. Baru kita hargai pemberian Tuhan. Barulah kita mula mengenal Tuhan. Tak kenal Tuhan dengan kaji, lihat keseimbangan, kita tak hargai Allah, Tuhan itu dalam hidup kita. Sebab kita rasa kalau kita tak buat begitu, kita akan rasa benda tu hak dan privilege.
Contoh, suami yang dapat isteri super rajin. Suami dia masak, dia kemas rumah, dia abang duduk dan setiap kali suami dia balik, suami tak. Abang sampai je, abang duduk, dia dah siap-siap tunggu untuk buka kasut, buka stokin. Nak pergi kerja, dipakaikan stokin, dipakaikan kasut. Itu level isteri tu. Dia design. Saya pernah jumpa orang macam tu, tuan-puan. Pernah jumpa orang macam tu. Dia punya taat, punya rajin pada suami. Apa saja suami dia nak makan, sebut je. Dia layan suami dia macam raja. Tapi kerana manusia yang tidak memerhatikan. Manusia yang tidak memerhatikan. Dia tak tengok, dia tak teliti. Dia tak lihat keseimbangan. Akhirnya perempuan itu diceraikan suami. Suami itu cari perempuan lain. Cari perempuan lain, tuan-puan. Dia kena cerai. Kembali pujuk, kembali saat dia kata isteri dia takkanlah kita nak perlu disedarkan begitu. Allah suruh tengok. Baru kita kenal Tuhan. Kita tu sangat seimbang. Engkau urus, atur, tadbir semua ini Allah. Kan tak lindungi anak aku yang berada jauh daripada aku. Barulah kita rasa connected bila berdoa, bila minta tu. Sama dengan telitinya bila Allah mahu jaga anak kita, mahu jaga harta kita, mahu jaga kita. Baru datang rasa. Tapi selagi kita tak tengok, hal tarau min futur, farji'il basara hal tarau min futur, ma tarau fi khalqir rahmani min tafawud. Selagi kita tak nampak, kita tak kaji, tak selidik, tak belajar, tidak buat perbandingan, apa yang Allah cipta, selagi itu kita hidup ni macam dapat dia memang macam tu, berkokok pagi-pagi. Biasa. Ketika kita melihat semuanya dalam keadaan biasa, kita tak akan hargai. Sama macam tadi, wanita itu yang begitu taat, luar biasa pengorbanannya pada suami. Suami dia lihat ini biasa. Lantas dia abaikan yang biasa. Mahu cari konon-konon suatu yang lain, suatu yang baru, suatu yang luar biasa. Akhirnya 20 tahun laki yang sama, ex-husband dia masih lagi hubungi. Kalau ada ruang. Berhenti kerja. Sebelum ni dia jadi stewardess. Sanggup berhenti kerja. Bila dah kahwin, berhenti kerja.
kata tak perlu pakai tudung. Dan akhirnya sampai sekarang, setelah 20 tahun, masih gila talak. So jangan sampai kita jadi macam tu. Ha. Setelah hilang segala-galanya, masuk neraka, barulah mahu hargai. Ya Allah, aku tak pernah sedar dekat dunia dulu, ya Allah. Padamu. Apa yang aku lalui, apa yang engkau beri nikmat ini tak pernah pun dihargai. Itu yang terjadi pada orang-orang kafir. Dia enggan. Dia tutup. Tak mau. Ha, ha, ha. Kan? Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Kemudian ayat keempat. Summarji'il basara. Kemudian kau tengok lagi sekali. Berapa kali ni Allah suruh tengok? 4 kali suruh tengok. Summarji'il basara karratain. Kemudian ulangi pandanganmu berulang kali. Hanya dalam surah ini, Allah untuk buat. Hanya dalam surah ini Allah suruh kita buat satu perkara, iaitu tengok. Cuba tengok. Tengok lagi. Lagi. Dah tengok. Tengok lagi. Dah. Tengok lagi. Summarji'il basara karratain. Tengok lagi berkali-kali. Belik atas bawah, kiri kanan, depan belakang. Tengok. Yang qalib ilaikal basaru khasi'ah. Akhirnya pandangan itu akan kembali padamu. Maksudnya akhir wa huwa hasir. Ada cacat. Allah suruh kita tengok betul-betul. Cari ada cacat tak? Ada benda tak kena tak? Ada yang tak seimbang tak? Cuba tengok. Apa yang Allah cipta, bukan sempurna. Apa yang tak sempurna pada cari dan komen. Patutnya dia punya sayap ni tak macam ni. Ada tuan-puan, ada orang jumpa lebah. Dia punya reka bentuk sayap tak sesuai dengan badan. Ada siapa-siapa boleh kongsikan gambar lebah? Sharekan skrin. Mana tahu kita tak lebah dan badan dia tak seimbang. Maksudnya lebah dia perlu guna tenaga lebih untuk lifting, untuk angkat body dia. Sebab sayap dia tidak sesuai dengan badan. Itu yang manusia jumpa.
Tetapi yang manusia tak jumpa, yang manusia nampak, oh sayap tak seimbang dengan badan. Yang manusia tak nampak ialah dengan kadar begitu, lebah boleh mengekalkan energi positif dalam badan dia. Sebab bunga ni dia ada, sebab bunga ni ground. Okay, bunga ni bersambung dengan bumi. Bumi ni negatif, dia ground. So bila lebah datang yang kekal dengan energi positif ni, datang dan ambil madu daripada bunga, kan bersentuh. Charge dekat bunga tu berubah. Lebah yang ada energi positif pergi ke bunga, charge dekat bunga tu berubah jadi neutral. Charge dia neutral. So sepatutnya kalau dia negatif, yang charge negatif akan menarik positif. Dia akan dekat bunga tu, dia terbang, bunga tadi akan jadi neutral, charge dia neutral. Sehingga besok pagi, dia akan kembali negatif. So bila neutral, mana-mana lebah lain yang lalu kawasan tu, dia tak perlu singgah dan cek ada nektar ke tak. Dia dah tahu, oh ni neutral, dah diambil, aku cari tempat lain. Siapa cipta tu? Siapa boleh cipta sistem begitu? Yang kita kata tak seimbang, badan dia lain, tak sempurna. Dahsyat tuan-puan. Punya dahsyat lah, dah 8.28. Kita berhenti dulu, kita sambung. Baik Ustaz, tak berapa cantik line. Suara kadang ada, kadang tak ada. Minta maaf. Apa-apa pun Alhamdulillah, ilmu dapat dikongsi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dan sahabat-sahabat semua kena bersedia pula selepas ini kita akan ada kuliah duha bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Hasbi ya. Jadi mohon seperti biasa sediakan pen dan juga buku, dan yang ada kitab Adabul Mufrad sila buka kitab. Baik Ustaz, hingga kita berjumpa lagi insya-Allah pada hari Ahad minggu depan. Mudah-mudahan berdapatlah yang lebih cantik. Walaupun tak cantik hari ni tapi dapat isi yang Ustaz sampaikan. Alhamdulillah. Tengok langit berkali-kali makin cantiklah Ustaz. Baik, hingga bertemu lagi. Mohon Ustaz tangguhkan dulu majlis kita. Silakan. Subhanakallahumma bihamdika innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.